Okey, hai, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Jadi hari ini kita akan membincangkan sambungan tajuk polimer, okey. Untuk subtopik yang ketiga bagi bab 9. Okey, jadi sebelum tu kita lihat dahulu kriteria kejayaan untuk hari ini Okey, jadi kita ada 3 kriteria kejayaan. Jadi yang pertama, di akhir pembelajaran hari ini diharapkan sepatutnya kamu dapat menyatakan maksud proses pemvulkanan. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, kamu dapat menyatakan 3 daripada 6 ciri getah tervulkan. Dan yang ketiga, kamu dapat menerangkan at least satu contoh teknologi terkini berasaskan getah. Okay, so ini adalah link kehadiran dan link kehadiran ini nanti saya akan sertakan juga di dalam grup WhatsApp. Okay, so kelas, cuba kamu rujuk. Okay, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 194 dan 195 Alright, so saya besarkan sedikit paparan. Okay, jadi kita tengok di sini, kita sambung tajuk hari ni lah. Semalam kita dah bincang tentang latex. Okey, kita ingat semula. So latex tu dia adalah susu getah asli yang kita boleh dapati daripada batang pokok getah. And then semalam kita belajar tentang apa kesan tindakan asid dan juga alkali terhadap latex. So kalau kita ingat semula, sekiranya kita tambahkan asid ke dalam latex, latex itu akan menggumpal, iaitu jadi macam membeku, macam pepejal kan. Itu kita panggil sebagai menggumpal. Tapi kalaulah kita tambah alkali, so latex tu dia akan kekal dalam keadaan cecair. Okey, so semalam kita dah belajar tentang sifat getah asli juga kan. Okay, so kalau kita tengok sifat semula jadi getah asli ni dia lembut. Antaranya lah ciri dia lembut dan tidak tahan haba. Jadi sifat semula jadi getah asli yang ini, yang lembut dan tidak tahan haba ni, dia tak sesuai. Okay, jika kita nak gunakan untuk membuat bahan seperti tayar kenderaan. Sebab suhu dia, kalau tayar ni dia mestilah suhu sangat tinggi kan, sebab dia bergeser di jalan raya. Jadi oleh sebab itu suhu tambahan pula lah, suhu dekat Malaysia ni panas kan. Jadi sekiranya tayar tersebut dia berbuat daripada getah asli, kamu rasa-rasa apa yang berlaku kepada tayar tu? Okey, tayar itu akan menjadi lembik. Okey, tayar akan menjadi lembik dan mencair apabila terkena pada permukaan jalan yang panas. Jadi, bagaimanakah sifat getah asli ini dapat dipertingkatkan untuk menjadikannya sesuatu bahan yang sesuai untuk digunakan dalam pembuatan pelbagai jenis barangan. Okey, jadi salah satu proses yang kita boleh membaiki sifat getah asli tersebut supaya jadi lebih kuat adalah proses pemvulkanan. Okey, sebab proses pemvulkanan ni dia boleh menjadikan ataupun boleh membaiki sifat getah asli tadi tu supaya dia jadi lebih kuat. Okey, so kalau kita tengok di sini, okey, apa maksud pemvulkanan? Okey, ingat kriteria kejayaan kita yang pertama adalah kamu dapat menyatakan maksud proses pemvulkanan ataupun maksud pemvulkanan getah kan. Okey, jadi pemvulkanan getah ni dia adalah satu proses pemanasan getah bersama sulfur. Jadi itu adalah definisi proses pemvulkanan, iaitu proses pemanasan getah bersama sulfur. Okey, jadi melalui proses pemvulkanan ini, apa yang kita buat? Kita kita rendam kepingan getah asli itu dengan sulfur. So melalui proses pemvulkanan ini, kita dapati atom-atom sulfur ni akan ditambah ke dalam molekul polimer getah asli yang berbentuk rantai.
So kalau kita tengok rajah ni kan, okay, ni dalam buku teks muka surat 9.44. So yang saya lukis ni, yang saya buat dengan pen merah ni, ini adalah rantai polimer getah asli yang asal lah. Okay. Kemudian bila kita tambah dengan sulfur, okay, apa yang berlaku? Nampak tak? Sulfur ni dia membentuk rangkai silang. Okay, dia membentuk rangkai silang antara rantai polimer getah asli. So, bila dia dah membentuk rangkai silang, getah yang terhasil ini kita panggil dia sebagai getah tervulkan. Boleh faham Okey, so dekat sini kamu boleh nampak dekat tokoh sains ini. Jadi di sini adalah Charles Goodyear. Pernah dengar tak Goodyear? Tayar kereta punya brand tu kan? So sebenarnya tayar Goodyear ni diambil daripada nama salah seorang tokoh sains iaitu Charles Goodyear. So Charles Goodyear ni dia telah menemui kaedah pemvulkanan getah pada tahun 1839. So Charles Goodyear ni lah yang memperkenalkan ataupun menemui proses pemvulkanan getah yang mana dia boleh menjadikan getah itu adalah lebih kuat. Okay, dan getah yang terhasil itu kita sebut dia sebagai getah tervulkan. Okay, apa yang beliau lakukan? Beliau memanaskan satu campuran getah asli dengan 1 hingga 3% sulfur mengikut jisim getah tersebut. Okay, alright. Okay, so kalau kita tengok kat sini juga, bila kita menghasilkan getah tervulkan tadi, okey, struktur molekul bagi getah tervulkan ni didapati dia punya ikatan antara setiap rantai polimer getah. Okey, tapi getah asli tak ada. Kita boleh banding dekat rajah 9.11 tu. Okey. Jadi apa yang berlaku? Hal ini disebabkan oleh atom sulfur yang ditambah menghasilkan rangkai silang antara rangkai polimer getah. Okey, ni yang saya terangkan tadi jadi apabila apa yang menyebabkan getah tervulkan tu lebih kuat, jadi rangkai silang sulfur yang terhasil tadi okey. Jadi oleh sebab itu apabila daya dikenakan, rantai polimer getah tervulkan ni dia sukar menggelongsor. Dan lagi satu, apabila kita kenakan haba yang kuat, struktur molekul getah tervulkan ni dia sukar diputuskan. Sebab apa? Sebab adanya rangkai silang sulfur ni. Inilah rangkai silang sulfur ni yang ditulis SSS ni. Okey. Jadi itu yang menyebabkan getah tervulkan ni sifat utama getah tervulkan getah tervulkan ni dia adalah lebih keras dan mempunyai ketahanan terhadap haba yang tinggi. Okey. So sekarang kita tengok pula ciri-ciri getah tervulkan. Okey. Jadi antara 6 ciri, kita ada 6 ciri getah tervulkan. Jadi sepatutnya kamu kena hafal semua. Tapi kalau kamu dapat hafal ke 6 lebih baiklah kan. Okey, so yang pertama adalah sifat dia yang pertama, dia keras dan lebih kenyal. Yang kedua, penebat elektrik yang baik. Okey, yang ketiga, dia tidak mudah teroksida di udara. Okey, kalau getah asli dia mudah teroksida kan dengan udara, dengan oksigen di udara. Tapi kalau getah tervulkan tak. Okey, yang keempat, dia tidak bertindak balas dengan asid dan alkali. Yang kelima, tidak telap terhadap cecair dan udara. Dan yang keenam, dia tahan terhadap haba. So getah-getah ini dia telah getah tervulkan ni kalau kita dapati dia menghasilkan ciri yang lebih baik daripada getah asli. Okey, jadi sifat-sifat getah tervulkan tadi tu dia sesuailah untuk kita buat tayar kenderaan. Okey, ni getah tervulkan sesuai digunakan untuk membuat tayar kenderaan, sarung tangan getah dan juga tapak kasut. So kamu boleh lihat dekat gambar foto 9.16 ni adalah contoh beberapa barangan yang dihasilkan daripada getah tervulkan. Okey, jadi
Sebenarnya ada banyak lagi lah contoh kegunaan dia yang lain, tapi yang dipaparkan di dalam buku teks kamu ni ada 3. Okey, so sekarang kita nak tengok teknologi berasaskan getah. Okay. So, kamu semua pun sedia maklum bahawa getah ni dia merupakan salah satu komoditi utama di Malaysia. Okay. So, industri getah ni dia boleh membantu meningkatkan ekonomi negara. Jadi, sebenarnya pelbagai penyelidikan lah yang penyelidikan dan pembangunan terhadap getah telah dijalankan oleh Lembaga Getah Malaysia. Kenapa? Supaya industri getah dekat negara kita ni dia bertambah maju pada masa hadapan. Okay. Jadi actually dah banyak penemuan baharu yang dihasilkan dengan menggunakan keistimewaan getah dalam bidang pembuatan dan pembinaan. So kat sini ada 3 contoh teknologi terkini yang berasaskan getah. So kalau kita tengok dekat sini, antaranya adalah Astaf. Okey, ni Astaf terubah suai getah bekuan yang kita panggil sebagai CMA, digunakan sebagai konkrit asfalt. Bukan Astaf, asfalt. Maaf, saya salah sebut. Asfalt terubah suai. Jadi dijadikan sebagai konkrit, digunakan sebagai konkrit asfalt untuk menurap jalan raya supaya tahan lebih lama, tahan haba dan mengurangkan bunyi bising dan keretakan jalan raya. So itu antara kegunaan antara teknologi yang terkini kan. Okey, so kalau kita tengok yang kedua pula, ni apa benda ni? Getah color. So getah color ni sebenarnya dia adalah cat lukisan yang dihasilkan daripada latex untuk kegunaan seni visual. So kamu boleh check kamu punya watercolor dia buat daripada apa. Okey, dia ada tulis lah dekat kotak tu, sebenarnya dia ada tulis daripada apa kan, getah ke apa ke. Okey, dan contoh yang ketiga ini adalah pad landasan. Okey, pad landasan yang dibuat daripada getah ni kita akan letak di antara landasan dengan enjin kereta api. Tujuan dia untuk mengurangkan geseran dan juga bunyi. Alright kelas, so ini yang setakat ini sahaja penerangan saya. So sebagai latihan, okey, so sebagai latihan nanti saya akan bagi link latihan pentaksiran ini di dalam grup WhatsApp. So kamu just klik dan kamu buka. Alright. Okey, kalau kamu buka kamu punya link yang saya bagi tadi, okey, kamu akan dapati ini adalah contoh lah, bukan contoh, inilah latihan yang link daripada link yang saya bagi tadi So kamu jawab, senang je kan, kamu just klik jawapan, nanti akan ada pilihan jawapan dan kamu jawab semua soalan ni. Alright, kamu jawab, ni semua dia dah bagi dah pilihan jawapan. Kamu just pilih sahaja berdasarkan penerangan yang saya terang tadi. Okay, so kamu tengok kat sini dan kamu dah siap. Ni kamu just tick lah. Kalau betul tandakan tick, kalau salah kamu klik sahaja dekat situ. Alright, kemudian ni kamu boleh tekan button finish after dah siap. Okay, alright, so selamatlah untuk kamu meneruskan pembelajaran kamu hari ini dan kita jumpa lagi pada esok hari. Bye semua. Assalamualaikum.